Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk sama-sama kita duduk dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid kerana bulan ni kali kedua, ya, minggu kelima hari Sabtu, Al-Fadhil Ustaz Syarifuddin hubungi saya, kata boleh tak memenuhi ruang kuliah subuh Sabtu minggu kelima. Kata ada kekosongan. Saya kata minggu kelima ni biasa saya rehat lah kot. Saya kata semayang dekat masjid tempat saya tu, surau tempat saya tu, balik rumah lah. Dia kata kalau boleh isi, kata alhamdulillah lah. Saya kata okey lah, tak apalah, ada masa terluangnya, pesalah saya ruangkan masa untuk pengisian, perkongsian sekurang-kurangnya sebagai satu amalan jariah saya. Masa tu diisi dengan saya buat perkongsian sedikit ilmu yang tak seberapa ini untuk kita pamerkan dan kita bahaskan dan kita bincangkan dan kita cuba faham dan kita cuba kupas berdasarkan pandangan-pandangan para ulama, dan insya-Allah daripada situ kita akan dapat barakah dan kita dapat beramal daripada agama Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat satu keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui taman-taman syurga yang kita hadiri pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian yang lalu kita bincangkan hadis yang ketiga daripada hadis 40 fardu ain. Cerita kita dah masuk bab berkaitan dengan wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka dengan konsep berjimat cermat dalam berwuduk itu sendiri. Ini yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam jelas. Jadi yang mana ini satu perkara yang digalakkan, sehingga kan para ulama dia sebut ketika berwuduk, apabila seseorang itu membazir, kata Imam Nawawi, ataupun berwuduk dengan kadar air yang melebihi kadar keperluan, maka hukumnya makruh. Makruh karahah tanzihiyah. Makruh bukan sampai tahap ke haram, tetapi itu satu benda yang tidak digemar oleh syarak itu sendiri. Jadi ini seperti mana yang dituntut dalam syarak itu sendiri, yang mana Nabi SAW memberi contoh yang terbaik, yang mana kita dalam penggunaan sumber-sumber ataupun nikmat duniawi yang Allah sediakan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin ikut keperluan. Yang lebih itu kita simpan untuk masa hadapan, dan ataupun kita bekalkan untuk orang lain menggunakan. Ini satu matlamat ataupun satu konsep yang diajar oleh Islam itu sendiri, supaya kita tidak berlebih-lebihan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang keempat. Kita masuk hadis yang keempat ini lebih tertumpu kepada sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cerita antara hadis yang menjadi perbahasan ataupun tumpuan para ulama, iaitu Nabi sallallahu ulama dibahaskan ataupun dikumpulkan hadis dan dibahaskan panjang lebar tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama dia ada karang sifat wuduk Nabi, sifat salat Nabi, bagaimana sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dihimpunkan sifat haji Nabi, sifat umrah Nabi, apa lagi? Macam-macam lagi ibadah-ibadah yang mereka list down kan. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh sendiri pun mereka list down kan bagaimana sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat-sunat dalam wuduk tu perlu apa kita buat? Pasal apa? Mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata kita belajar sifat wuduk Nabi, sifat salat Nabi, sifat puasa Nabi dan macam-macam lagi sebagai satu contoh yang terbaik. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi kamu itu Rasulullah sebagai contoh yang terbaik, sebagai ikutan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah menyatakan kalau kita ni cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala yang biasa ayat kita dengar Allah bila teringat, ya, fatabi'uhumullah. Qul in subhanallah. Bismillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jikalau kalian wahai orang beriman, wahai orang Islam, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, iaitu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kita. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian semua mengikuti aku, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Apa kita dapat? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta balik pada kamu. Kesan kita ikut cara Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum, bahkan kita ikut sunnah Nabi, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Saya ingat masa saya zaman sekolah menengah dululah, kecil-kecil, tingkatan 1, tingkatan 2, ada orang ajar, kawan kita ajar dekat saya, kawan saya ajar, dia kata, engkau ada syok dengan perempuan tak? Syok, ini ayat pengasih aku nak bagi engkau. Dia kata, baca ayat ni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dia ajar benda macam tu. Ayat tu bukan ayat pengasih, tapi kita masa tu kecil-kecil kata sampai ke fattabi'uni, senyap, sebut nama perempuan tu dalam hati. Macam-macam pelik lah. Dulu ya lah kita dengar, ayat pengasih. Rasa macam nak beramal. Bila dah besar ni, aduh, macam-macam dah orang mengajar ni. Macam-macam, macam-macam. Ya, tapi hakikat makna je begitulah. Dan begitu juga dalam konsep kita beribadah, dalam kita mengamalkan ibadah ini, tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kepentingan yang sangat dititik beratkan oleh para ulama. Sebab apa? Memang kebaikannya hanya tidak akan kembali pada lain, kembali kepada kita juga. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis, ya, kesan kalau kita ikut sunnah Nabi, kita ikut cara Nabi. Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah aku, bermakna dia mencintai aku. Nampak? Satu sunnah Nabi, bukan 2 sunnah, 3 sunnah, baru satu sunnah. Siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, bermakna dia mencintai aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa mencintai aku, pasti
dia akan bersama-samaku di syurga kelak. Subhanallah. Nampak tak? Allah bila bagi tahu tentang kepentingan sesuatu amalan, kepentingan sesuatu fadilat, kepentingan sesuatu saranan, ketaatan dan ibadah itu sendiri, Allah tak bagi kosong. Biasa standard kita dengar, solat dapat pahala, puasa dapat begini, dia ada imbalan-imbalan. Allah bagi macam mana? Allah bagi lebih lagi. Allah bagi bukan itu saja, dia bukan terhad, lebih lagi. Tuan-tuan, hidup sunnah Nabi bukan saja dapat pahala. Nabi kata, kana ma'i fil jannah, pasti ya dekat akhirat nanti dia bersama-sama denganku. So Nabi SAW duduk kat syurga bukan calang-calang punya syurga lah. Kita kata memang 5 star ke 7 star ke 8 star ke 10 stars ke. Ini benda-benda yang kita kata sebagai satu kelebihan yang Allah berikan tentang bagi mereka yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik, kita baca hadis ini. Baik, an abdi khairin yaqulu ra'aitu aliyan ata bi kursi faqa'ada alaihi fi rahabah thumma ata bi tawrin min ma'in fa'atfahu على كفه فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا جمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه بيده ووصى شعبة بكفيه من مقدم رأسه إلى مؤخره فقال شعبة فلا أدري أردهما أم لا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الرواية لمسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. Kita baca panjang hadis dia. Kita baca dalam matan bahasa Arab sebagai mengambil berkat. Ya, baik. Terjemahannya, Abdul Khair berkata, aku melihat Ali radhiyallahu anhu datang dengan kerusi lalu duduk di atas kawasan dataran. Tuan-tuan, ya, Abdul Khair siapa? Abdul Khair dia tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Tabi'in siapa? Ini biasa kita pernah dengar juga. Tabi'in dan sahabat berbeza. Sahabat ni golongan yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itu sahabat Nabi. Ya, dan ambil hadis daripada Nabi, belajar daripada Nabi SAW, itu sahabat Nabi. Itu definisi dia lah. Dan mati mesti dalam keadaan Islam. Tapi kalau yang pernah bertemu Nabi ataupun hidup sezaman dengan Nabi tetapi mati dalam keadaan kufur, ya, maka hukumnya dia bukan sahabat Nabi, bahkan dia kufur lah. Dan tabi'in pula, dia tak pernah melihat Nabi tetapi dia melihat sahabat, dia pernah bertemu sahabat, itu namanya tabi'in, anak murid para sahabat, dan dia tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan tabi'in ini, tuan-tuan, walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi tetapi tak pernah melihat Nabi, itu bukan sahabat. Contoh apa? An-Najashi. Tahu An-Najashi? Raja dekat Habasyah, yang mana hijrah pertama sekali Nabi perintahkan umat Islam supaya mereka mengadu nasib, berlindung daripada kekejaman kufar Quraisy, pergi dekat Habasyah. Najashi, Nabi kenal dia. Dan ketika mana dia wafat, tuan-tuan, Nabi salat ghaib ke atas An-Najashi. Nabi kenal dia. Tapi adakah Najashi itu sahabat? Dia bukan sahabat, sebab dia tak pernah melihat Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan ada seorang lagi hamba Allah yang Nabi kenal, namanya Uwais Al-Qarni, yang berbakti pada mak dia kan, yang Nabi jamin syurga, yang mana dia boleh daripada Yaman boleh berhijrah pergi ke Madinah, ataupun tak pergi ke Madinah jumpa Nabi, dia boleh. Tetapi dia tak nak. Sebab apa? Kalau dia pergi akan menyusahkan mak dia. Siapa nak jaga mak dia? Dia punya jaga mak dia tu, tuan-tuan, Allahu Akbar, susah nak cakap lah. Sebab itu Nabi kata, Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar,
dan sahabat-sahabat pergi cari dia, jumpa dia. Sebab dia ahli syurga. Nabi kenal dia, Uwais Al-Qarni ni. Tapi dia hidup sezaman pada Nabi SAW, tapi tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, maka ia tidak termasuk dalam kategori sahabat Nabi SAW. Baik. Abdul Khair siapa? Abdul Khair ni dia adalah tabi'in, anak murid kepada Sayyidina Ali. Dia kata, aku melihat Ali, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi, sepupu Rasulullah SAW, khalifah Ar-Rashidah ataupun khulafa Ar-Rashidin yang ketiga, datang dengan kerusi lalu duduk di atas kawasan dataran. Kemudian beliau membawa satu bekas kecil yang berisi air. Nampak tu, dia nak berwuduk. Ya. Baik. Dalam hadis ni dia duduk nak berwuduk. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh dia kata disunatkan berwuduk duduk. Kalau ada masjid dia siapkan tempat duduk, kalau kita nak duduk ada orang mencangkung dan sebagainya. Ini antara disunatkan ataupun perkara yang boleh kita kaitkan dengan amalan sifat wuduk Nabi SAW. Baik. Kemudian beliau membawa satu bekas kecil yang berisi air. Satu mangkuk kecil lah, lebih kurang besar ataupun sebanyak air botol mineral kecil ni. Baik. Lalu dia menuangkan air di atas tapak tangannya dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Ambil air, dia tuang. Ya, basuh 3 kali. Itu biasalah. Dan perbincangan di kalangan para ulama, ulama ada bincangkan bagaimana hukum kalau kita berwuduk tanpa basuh tangan. Terus kita kumur-kumur saja. Ada beberapa perbincangan. Satu peringkat pertama, hukumnya adalah disunatkan. Maksudnya, apa keadaan sekalipun, sebelum berwuduk kita disunatkan basuh telapak tangan kita sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sebelum kumur-kumur kita basuh dulu. Ya. Dan kedua, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut selepas kita bangun tidur. Bangun tidur, jangan kita konon-konon dah lambat nak pergi subuh ni, kita terus cedok air, tadah air, kita pun berkumur. Tengah tidur tu kita tak tahu tangan kita kat mana, wallahu alam. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, iza taiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadayhi hatta yaghsilahuma. Dia kata, apabila setiap seorang di antara kamu bangun daripada tidur, jangan rendamkan tangan kamu sebelum dia basuh dahulu. Sebab apa? Kan kalau adat zaman Nabi SAW ataupun masyarakat Arab ketika itu, mereka rendam tangan sebab mereka tak ada paip. So air itu dicedok pakai tangan, macam contoh gayung ataupun baldi. Nabi kata sebelum memasukkan tangan untuk kita cedok, untuk melalui proses wuduk yang seterusnya, Nabi kata basuh tangan dulu. Nabi kata fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kenapa? Nabi kata jangan rendam, jangan terus kita kumur-kumur. Pasal apa? Ketika tidur kamu tak tahu tangan kamu landing kat mana. Tahu tak? Tengah tidur kita tak tahu landing. Kita garuk sana garuk sini, isteri kat sebelah, suami kat sebelah, pegang mana kita tak tahu. Bukan nak cerita lucah lah, kita tak tahu mana landing dia. Ya, sebab tu kena basuh. Cuba bayangkan kita bangun tidur tak basuh tangan, kita kumur-kumur. Dia punya rasa pun lain macam. Betul tak? Tak rasa percaya pahit pun. Ala-ala sirap Bandung pun ada juga. Tu something wrong lah tu. Awak tak basuh tangan dulu. Itu masalah dia ya. Jadi Nabi kata jangan gedam. Jadi hukumnya sangat dituntut. So hukumnya kalau lepas bangun tidur, kalau kita tak basuh tangan, hukumnya makruh. Kurang fadilatnya. Ya. Tapi kalau kita dalam keadaan, ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata selepas kita makan lah contohnya kan. Selepas mandi. Selepas mandi kan memang confirm tangan kita ni bersih. Kan? Orang tanya, Ustaz, kan selepas mandi ataupun saya dah makan nasi. Lepas makan nasi, saya pun basuh tangan pakai sabun. Ataupun saya balik rumah, ya, bila musim COVID-19 ni memang kita dah jadi adat dah. Basuh tangan mesti pakai sabun. Dan tangan kita ni memang garanti bersih. Lepas basuh tangan pakai sabun, kita pun nak pergi wuduk, nak sembahyang. So sunat tak kita basuh kedua tangan 3 kali? Hukumnya ulama Syafi'iyah kata berdasarkan zahir hadis tetap disunatkan. Ya, tetap disunatkan walaupun sebelum tu kita dah sabun tangan kita. Ini disebutkan
mana-mana kitab fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuma bezanya tuan-tuan dengan keadaan bangun tidur, beza dia kalau orang yang dah basuh tangan, dah bersihkan tangan dia ataupun selepas mandi dia pun nak wuduk pula, itu hukumnya disunatkan. Tetapi kalau dia tak buat, hukumnya harus, dia tak jadi makruh. Berbanding bangun tidur dia terus kumur-kumur tak basuh tangan, ini hukumnya makruh. Dan situasi ketiga tuan-tuan yang disebutkan oleh para ulama, kalau tangan kita tu benar-benar diyakini bernajis. Contohnya tangan kita ni, kalau kita hidu tangan kita tu bau najis ataupun nampak kesan najis kat tapak tangan, kita pun tak basuh tangan, terus kumur-kumur. Allahu Akbar. Tapi jaranglah orang buat, tak ada siapa nak buat. Ya, dengan kesan najis tu masuk dalam mulut kumur-kumur. Tapi di sini hukumnya haram. Hukumnya haram. Sengaja kita memasukkan najis ataupun kita berinteraksi dengan najis dan masukkan ke dalam mulut kita. Jadi ini disebutkan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Hukum asasnya adalah sunat. Digalakkan dalam apa keadaan sekalipun. Tetapi kalau tangan kita diyakini bernajis, maka bertukar hukum menjadi wajib basuh tangan dahulu sebanyak 3 kali. Baik, kemudian berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, yang mana beliau menghimpunkan antara kumuran dan sedutan hidung dengan satu tapak tangan air. Ini sunnah yang kita nak highlightkan. Kalau bab lain insya-Allah kita rasa tak ada masalah. Orang-orang kita, saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, memang kita amalkan. Tapi bab kumur-kumur dan begitu juga kita masukkan air dalam hidung, konsep kita biasa macam mana? Kita akan buat satu, ambil, kita kumur-kumur 3 kali, betul tak? Ambil, kumur. 1, 2. Lah setelah berkumur 3 kali, kita buat apa? Kita ambil air pula, sedut kat hidung 3 kali. Buang, sedut, buang, 3 kali. Itu standard, betul tak? Itu standard yang biasa kita buat. Tetapi sebenarnya yang sunnah Nabi, yang disebutkan sunnah Nabi SAW, iaitu satu cedokan, satu tapak tangan ni untuk dua-dua sekali. Separuh untuk mulut dan separuh untuk hidung. Ambil, sedut separuh dan lagi separuh terus masuk ke hidung. Contoh saya buka emas lagi sedap. Ambil separuh, separuh sedut, jangan sedut masukkan semua sekali dalam mulut. Sedut separuh saja, lagi separuh tu terus sedut dari hidung. Terbuang dua-dua sekali. Itu sunnah Nabi SAW. Dan benda yang sama juga disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Buka mana-mana kitab pun, terutama kitab induk mazhab Syafi'i, iaitu kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Dia kata menggabungkan satu cedokan, separuh untuk mulut dan separuh untuk hidung, itu lebih afdal. Dan ini juga difatwakan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Begitu juga kalau buka kitab Sabilul Muhtadin, buka kitab Matla'ul Badrin, kalau tak silap saya, kitab Bughyatul Tulab, kitab Jawi lama-lama kan, kita duk ngaji kat pondok kitab Jawi lama pun dia kata ada saja bahawa menggabungkan antara madbadah dengan istinsyaq adalah afdal. Kata kita Syekh Daud Fatani sebut kan, adalah mazhab Syafi'i sebut, ya. Ini bagus untuk kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Yang sebelum ni kita, kalau kita buat berasing, berkumur-kumur berasing, dan sedut hidung itu berasingan, ya. Kita boleh ubah, kita boleh praktis sekarang ni. Pasal apa? Kita dalam erti kata nak cuba yang terbaik. Kalau berwuduk yang dalam konsep ahli sunnah, ikut sunnah Nabi SAW. Dia kata, tapi ustaz kalau maintain macam biasa tak ada masalah, no problem. Tapi kurang afdaliyah. Cuma dalam ibadah ni kita nakkan afdaliyah. Dalam erti kata tadi kita dah ikut sunnah Nabi SAW. Nabi kata apa? Man ahya sunnati, siapa menghidupkan satu sunnahku, faqad ahabbani, bermakna dia mencintai aku. Sesiapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, pastinya dia bersama-sama aku di syurga nanti. Nampak apa? Hidup sunnah, bak kumur-kumur dan sedut air dalam hidup. Itu pun kita sudah mendapat sunnah Nabi SAW dengan niat tulus ikhlas kerana cintakan Nabi, insya-Allah fadilatnya sangat-sangat besar. Ya. Jadi satu tapak tangan ni sedut untuk dua-dua sekali. Dia mula-mula memang tak biasa tuan-tuan.
dia memang tak biasa. Tetapi lama-lama insya-Allah kalau praktis akan jadi perfect lah. Hari ni tak boleh 2 hari 3 hari, dah lama-lama dia okey. Kita biasakan yang tidak biasa, yang kita nak biasa yang benda tak biasa ni benda yang sangat-sangat baik berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu beliau membasuh muka sebanyak 3 kali dan juga kedua-duanya tangannya 3 kali. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Habis dibasuh macam tu, habis basuh muka 3 kali. Itu sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyapu kepalanya dengan tangannya. Menyapu kepala dan tangannya 3 kali sampai ke siku, tuan-tuan. Kalau basuh muka tu yang sunnahnya Nabi kata faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi galakkan kalau kita basuh lebih. Sesiapa yang mampu untuk melebihkan basuhan anggota wuduk, Nabi kata lebih. Kalau basuh muka tu kita bukan basuh muka yang belah sini saja. Biasa kalau kita wuduk buka kopiah sikit lah kan, nampak. Kalau kita wuduk macam ni kan, ini had wajib. Sini had wajib. Ini bawah yang tulang-tulang ni, yang bawah ni tak wajib. Yang wajib. Nabi kata faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk meluaskan, melebihkan basuhan anggota wuduknya, Nabi kata lakukan. Pasal apa? Dia akan lebih bercahaya. Lagi banyak kita basuh, lagi besar cahayanya, tuan-tuan. Macam mana? Macam ni. Wuduk kita basuh, biasa yang wajib macam ni. Tapi Nabi kata kalau basuh lebih kan, basuh lebih macam ni sampai kat telinga. Nabi kalau berwuduk sampai sapu bawah ni sekali. Ini tak wajib. Yang wajib sini. Ini tak wajib, tapi Nabi sapu sini sekali. Nabi siap ambil air, Nabi gosok dekat janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melebihkan daripada kadar yang wajib, lelaki perempuan. Sebab tu kalau orang perempuan ni nak berwuduk dekat rumah lagi bagus. Kat sini mungkin terhad, tak boleh buka telekung dan sebagainya, ataupun dalam masjid ada sediakan khusus, tak apalah. Dia basuh lebih. Dalam kitab-kitab disebut kita tarik sampai ke atas kepala ni. Kalau sapu tepi tu sampai kena kat telinga tu. Yang mana kalau kita lebihkan basuhan tu, maksudnya lagi besar dia punya cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat. Kalau basuh tangan tu jangan sampai siku betul-betul, lebih separuh. Dalam riwayat Abu Hurairah menceritakan dia berwuduk hampir kepada bahu. Kalau dia basuh kaki itu sampai ke betis. Itu sunnah, tuan-tuan ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian menyapu kepalanya dengan tangannya. Syu'bah menyifatkan dengan kedua-dua telapak tangannya dari depan ke belakang. Depan tarik ke belakang. Biasa kita wuduk macam mana? Macam ni kan. Ya, betul. Itu sapu jambul dia. Sah tak? Sah, betul. Itu sah, tak ada masalah lah. Kalau macam ni tak sah lah wuduk saya. Tak. Kita nak cerita afdal. So Syu'bah ni siapa? Perawi hadis. Perawi hadis, ulama hadis besar. Dia meriwayatkan hadis, dia kata Nabi kalau berwuduk dia tarik kepala macam ni, sapu saya ke belakang. Ya. Cuma dalam riwayat ni Syu'bah berkata aku tidak tahu adakah patah balik atau tidak. Dia lupa riwayat tu. Dia tak pasti. Dalam riwayat ni tak jumpa Nabi patah balik, tapi sebenarnya ada. Ya, kalau sifat wuduk Nabi, bagaimana Nabi sapu kepala, Nabi basahkan tangan, Nabi tarik sampai ke belakang, Nabi patah balik ke depan. Sekali. Kedua, basahkan tangan, dia jangan takungkan air, tuan-tuan. Takung tu menjejel jatuh. Dia cukup basahkan tangan, kita letak ibu jari dekat sini, tarik ke belakang sampai anak jari tu kena dekat tengkuk, patah balik ke depan. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki perempuan sama sahaja. Tak ada beza. Ya, dia kata, ada orang tanya saya, ada jemaah tanya, ustaz, dia kata orang perempuan payahlah. Kenapa payah pula? Sebab orang perempuan rambut panjang. Lelaki tak apalah rambut pendek. Kami ni orang perempuan bila buat macam tu terabur rambut, dia kata. Saya tanya balik, puan, Nabi rambut panjang ke pendek? Sini ada belajar kitab Syama'il tak? Kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il kata Nabi rambut panjang ke pendek? Panjang sampai ke bahu, tuan-tuan. Paling panjang rambut Nabi sampai ke bahu. So there is no issue. Rambut panjang.
Biasa orang perempuan kita ni rambut panjang pun paling tinggi pun lebih bau sikit lah. Jaranglah zaman sekarang ni perempuan bertudung rambut panjang sampai ke punggung. Jarang-jarang. Betul tak? Tapi kalau panjang sampai ke punggung pun no problem, tak ada masalah. Betul tak? Dia kata. Jadi ustaz, bila dah kita sapu kepala, kita patah balik macam tu, kan rambut tu serabai macam tu kan. Repair lah balik. Kan? Jangan pula nanti orang perempuan dia berwuduk dekat toilet, dia tarik rambut belakang, dia patah balik depan. Lepas tu dia basuh kaki. Lepas kaki dia pun lupa nak set up balik rambut dia. Dia pun keluar toilet, laki kat depan. Ya Allah, terkejut laki dia. Repair lah balik kan. Tak ada masalah. Betul tak? Ini yang disebutkan. Baik. Okey. Kemudian tertinggal. Ya. Patah balik. Setelah itu beliau membasuh kedua-dua kakinya. Ya. Setiap satunya 3 kali ya. Saya tertinggal terjemahan dekat sini. Setiap satunya sebanyak 3 kali ya. Basuh kaki sebanyak 3 kali. Baik. Kemudian berkata, iaitu Sayyidina Ali berkata, inilah wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang suka melihat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nampak tak? Asalnya riwayat orang duk tanya dia. Orang tabi'in kan, macam mana wuduk Nabi? Kami tak pernah lihat Nabi, kami tak pernah tengok Nabi. Wahai Sayyidina Ali, tunjukkan kami bagaimana Nabi wuduk. Dia kata, inilah wuduk Nabi yang aku nampak, aku tengok Nabi wuduk cara macam ni. Kumur-kumur Nabi macam mana, menggabungkan kumuran dengan sedutan ke dalam hidung dengan satu tapak. Ya, Nabi sapu kepala macam mana. Itulah sifat wuduk Nabi SAW. Lebihkan basuhan anggota wuduk, itulah sunnah Nabi SAW. Ya, dan menarik juga disebutkan, Sayyidina Ali sebelum berwuduk dia duduk atas kursi. Maksudnya disunatkan. Kalau boleh, kalau dapat berwuduk kita duduk. Kalau dapat. Ya, kalau tak dapat kita mencangkung pun boleh juga. Duduk atas kerusi lebih baik. Pasal apa tuan-tuan disunatkan duduk atas kerusi? Senang. Sebab apa? Bila time kita nak basuh kaki tu senang. Untuk kita capaikan jari kita untuk kita sapu kaki kita. Biasa kalau kita berwuduk berdiri ni, ya, jenis orang yang masalah pinggang sakit ke ataupun tulang tak berapa kuat, dia nak capaikan tangan dekat tapak kaki tu payah. So kalau duduk tu lebih senang. Tapi ini fleksibel lah. Kalau dapat duduk lagi bagus, tak dapat pun tak apa. Ya. Baik, menurut riwayat Muslim, kan Syu'bah kata pada hadis yang lalu, dia kata tak pasti Nabi patah balik ke tidak. Tapi dalam riwayat Muslim, begitu juga riwayat Bukhari menyebutkan, iaitu beliau memulakan dari bahagian hadapan kepala dengan kedua tangannya, kedua telapak tangannya, ya, hingga ke bahagian tengkuk. Tarik ke belakang sini, ke tengkuk. Lalu mengembalikan kedua tangannya kembali ke tempat beliau mulakan. Tarik macam ni. Ya. Maksudnya Sayyidina Ali dia buat, ambil, dia letak tangan macam ni, tarik sampai ke belakang dan dia patah balik macam tu. Itulah dia kata wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah kita kata hidupkan sunnah Nabi. Dalam erti kata satu penilaian ataupun satu penghayatan yang mana kita lihat dia mempunyai satu kedudukan yang sangat baik, ya, untuk kita amalkan, untuk kita faham. Sebab apa? Kita tidak lain tak bukan seperti mana yang pernah saya sebut dahulu, kita tak nak ibadah kita asal boleh sahaja. Kalau kita pergi keluar ataupun kita nak pergi masjid at-taqwa ni, kita tak nak pakai pakaian asal boleh saja. Asal boleh apa? Kalau kita keluar tutup pakai selimut, dalam selimut tak pakai apa-apa, boleh tak? Boleh. Semayang pakai selimut, tutup aurat semua tu, lelaki lah kan, tak ada masalah, boleh. Ya, tapi itu pakaian asal boleh. Tapi kalau kita nak pergi, pakai pakaian proper. Kalau nak pergi kedai, pakai seluar, pakai t-shirt sekurang-kurangnya. Nak pergi masjid, pakai jubah, baju Melayu, pakai pelikat, kopiah, proper. Sama juga ibadah. Ibadah kita juga kita perlukan satu penghayatan yang sempurna. Tak lain tak bukan ikut sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berwuduk, kita boleh try lah. Kita boleh practice. Time kumur-kumur tu, time kita nak masuk air dalam hidung tu, kita boleh ubah sikit.
Oh, ini cara Nabi. Kita dah belajar sunnah Nabi SAW, kita praktiskan. Dulu kita sapu kepala macam ni. Dulu ada jenis yang sayang jambul lah, yang sayang jambul. Jambul dia cantik macam tu. Dia tak sapu depan, dia sapu sini. Sah tak? Sah, sebab kepala juga. Oh, kata kita mazhab Syafi'i kena macam ni lah. Betul. Mazhab Syafi'i kata itu minimum. Itu minimum. Ya. Tapi dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i kata afdal sapu seluruh kepala. Nampak tu? Itu yang kita tak faham. Oh, tak apa. Mazhab Maliki dia sapu macam tu, Hanafi sapu. Dia mazhab Hanafi, kita Syafi'i macam ni lah cukup. No. Mazhab Syafi'i pun macam ni juga sekali. Sama juga. Cuma kita salah faham. Seolah-olah kena buat macam ni saja, tak? Disunatkan. Dalam kitab-kitab fiqh dia kata disunatkan sapu seluruh kepala. Bermula daripada depan patah sampai ke tengkuk dan patah balik di hadapan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun Bushra Al-Karim, dijelaskan secara detail. Ya. Baik, saya kongsikan yang tak ada dalam kitab Arba'in At-Tusiyah ataupun 40 hadis fardu ain. Ada hadis lain yang ceritakan tentang sifat wuduk Nabi SAW daripada Abdullah bin Zaid. Dia lebih, tapi ada sedikit perbezaan, ya. Jadi yang mana perbezaan ini, dia ada perbezaan daripada riwayat Sayyidina Ali dan sedikit perbezaan dengan riwayat Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, baik, untuk kita menjimatkan masa, saya bacalah yang terjemahan terus. Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Amr bin Abil Hasan. Ini Amr bin Abil Hasan ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Yang tadi yang tanya tu Abdul Khair. Abdul Khair ni pun tabi'in. Kita nak ceritakan tuan-tuan, bila sebut tentang sifat wuduk Nabi, sifat salat Nabi, para tabi'in duk tanya. Dia nak tahu sebab apa, dia nak tiru. Nak cuba kopi sebaik mungkin sifat wuduk Nabi SAW. Dia tanya kepada Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan secara penuh ataupun secara edisi yang sedikit berbeza sifat wuduk Nabi SAW. Baik, dia kata Ammar bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wuduknya Nabi SAW. Maka Abdullah bin Zaid meminta bekas kecil yang berisikan air, lalu dia berwuduk sebagaimananya wuduk Nabi SAW. Satu bekas kecil, lebih kecil daripada gayung, kecil je bekas tu, ya. Maka beliau mencurahkan air pada kedua tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Lebih kurang samalah, sama sebiji. Sebelum berkumur-kumur, cuci tangan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bekas, lalu berkumur-kumur dan menyedot air ke dalam hidung. Kemudian mengeluarkan ia 3 kali dengan 3 kali cedokkan tangan. Samalah. Biasa kalau kita buat kumuran dan hidung berapa? 6, betul tak? Sini 3, sini 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So all together 6. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, 3 cedokan saja untuk kedua-dua sekali. Samalah konsep dia, diriwayatkan. Itu sunnah Nabi. Tahu tak? Baik. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bekas untuk mencedok, lalu mencuci. Ni. Ya, tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita ambil gayung, kita nak cedok, tak ada masalah. Ada orang jadi isu, pernah saya ambil gayung, saya cedok tangan. Ustaz, tak mustakmal ke? Tak. Dalam mazhab Syafi'i, yang dikatakan kalau mustakmal selepas basuh muka. Selepas basuh muka kita cedok. Kita cedok tidak niat bercedok, barulah jadi mustakmal. Sebab apa? Cedokkan tu dikira macam kita mensucikan tangan kita, maka air tu jadi mustakmal. Itu je. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita cedok bukan niat untuk kita bersuci, cedok untuk memindahkan air daripada bekas yang kecil ke anggota badan, itu tidak mustakmalkan. Kalau buka mana-mana kitab fiqh, kita ngaji fiqh, kita tahulah. Ngaji pondok, pesantren, ngaji kitab belaka. Ya tak? Kadang-kadang dia ambil, apa ni cedok air dalam tu? Terus tak mustakmal? Tak, hadis. Dalam mazhab Syafi'i pun tak kata mustakmal. Ada syarat-syaratnya, bukan simply easy nak kata mustakmal macam tu. Ada syarat-syaratnya, ya. So, cedok tangan, maksudnya Abdullah bin Zaid dia buat exactly macam Nabi buat. Nabi cedok, dia pun cedok. Dia tunjukkan. Okey? Sebab apa? Sebagai satu amanah untuk menyampaikan
riwayat hadis tersebut. Baik. Lalu mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya lalu mencuci kedua tangan tersebut 2 kali hingga ke siku. Ini riwayat lain sikit. Kalau riwayat sebelum ni basuh tangan 3 kali. Tetapi dalam riwayat ini Nabi basuh tangan sebanyak 2 kali. Ya. Kenapa? Ini nak tunjukkan bahawa ada flexibility tentang kiraan dan bilangan kita membasuh anggota wuduk. Yang mana ulama bahaskan basuh anggota wuduk 3 kali adalah sunat. Ya, kalau kurang 3 kali boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Ada beberapa riwayat Nabi mengurangkan basuhan anggota wuduk. Maksudnya ada anggota wuduk, certain wuduk Nabi basuh 2 kali. Ya, dan ada wuduk Nabi sapu kepala sekali sahaja. Dan ada riwayat Abu Daud Nabi sapu kepala 3 kali. Ya. Jadi macam mana? Yang sunatnya macam mana? Yang sunnahnya macam mana? Yang afdal macam mana? Basuh 3 kali. Sebab apa Nabi SAW berpesan, al-wudu'u thalathan. Wuduk itu 3 kali, 3 kali. Itu afdal. Tetapi untuk flexibility ada boleh. Nak kurang boleh, ya, ataupun nak buat 1 boleh, nak buat 2 pun boleh. Seolah-olah Nabi berwuduk ataupun Nabi basuh tangan 2 kali ini nak menunjukkan bahawa 3 kali itu tak wajib. Ya, dan begitu juga kalau kita nak berwuduk, muka basuh 3, ya, kepala basuh tangan basuh 2 kali, kepala basuh sekali, boleh, tak ada masalah. Ataupun kaki basuh sekali, muka basuh 3, tangan basuh 2 pun boleh. Ya, flexibility. Tapi yang afdal, yang sunnahnya konsisten keseluruhan anggota sebanyak 3 kali. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya dan mengusap kepalanya dengan kedua-dua tangannya dengan membawa kedua tangan itu ke depan dan ke belakang sebanyak 1 kali. Ada riwayat Nabi sapu kepala 1 kali. Ya, dan ada riwayat Nabi sapu kepala sebanyak 3 kali dalam riwayat Abu Daud. Maksudnya sometime Nabi buat macam ni. Kadang Nabi buat macam tu di hadapan sahabat untuk sahabat riwayatkan. Ya, supaya mereka melihat 3 kali ni bukan compulsory, benda yang sunat. Nampak tu? Ya, tapi afdal 3 kali. Baik. Okey, kemudian mencuci kedua kakinya, iaitu mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali dalam riwayat lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia beza dengan riwayat Sayyidina Ali tu, Sayyidina Ali sapu semua sekali, basuh semua sekali 3 kali. Ya, manakala dalam riwayat ini pula disebutkan bahawa Nabi SAW ada part yang Nabi basuh 2 kali dan ada part yang Nabi basuh sekali saja, itu sapu kepala sekali. Jadi ada perbezaan. Namun yang paling afdal yang sebelum ni lah, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Baik, dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu' thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin yaf'alu dhalika thalathan muttafaqun alaih. Abdullah bin Zaid meriwayatkan tentang sifat wuduk, iaitu sifat wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memasukkan tangan ke dalam bekas kecil lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 tapak tangan sahaja, dan baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Kita berapa? 6 kali, betul tak? 3 sini, 3 sini. Nabi buat 3 kali saja. 1, 2, buang. 1, 3 kali. Macam tu. Ya. Baik. Ini kalau kata mana riwayat sapu telinga? Ini. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Qala thumma masa sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabahataini fi udhunayhi wa mathaha bi ibhamaihi dhahira uzunaihi. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kemudian baginda menyapu kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua-dua telinganya, lalu menyapu luar kedua-dua telinganya dengan kedua-dua ibu jarinya. Ini sunnah Nabi sallallahu. Jadi dalam riwayat lalu dia tak sebut basuh telinga. Sebab itu mazhab Syafi'i kata tak wajib.
Sebab apa? Banyak riwayat yang tak sebut basuh telinga. Dalam riwayat lain dia ada sebut Nabi basuh telinga ataupun sapu telinga. Maka berdasarkan riwayat itu ulama kata telinga tak wajib tetapi sunat. Maksudnya selepas sapu kepala dia terus nak skip, terus basuh kaki. Sah tak? Tetap sah. Tetapi makruh. Ya. Baik. Basuh telinga macam mana? Nabi SAW, Abdullah bin Umar tunjuk jari ni masuk sini. Masuk bersihkan sini. Basahkan tangan sini dalam ni ibu jari. Kemudian ibu jari ni dekat luar ni. Macam tu. Kalau ambil air basah macam tu. Satu. Yang ni lah pusing. Ya. Dalam ni sikitlah. Tak payah ambil cotton bud sekali. Cotton bud buat apa kan? Jenis. Lepas tu ibu jari yang basah tu sambung. Lepas tu basahkan lagi, sapu. Macam tu. Ya, buka cimata lah. Basah kali ketiga. Ya. Dia tak payah macam ni sekali. Tangan angkat tu. Ya. Baik, itu sunnah dan disunatkan berwuduk untuk telinga serentak. Dia bukan kanan dulu, bukan kiri dulu. Sebab apa saya pernah jumpa dekat dalam YouTube ada satu video, tak tahulah ustaz ke tak ustaz, dia kata cara wuduk Nabi yang betul. Dia start saya dah nampak something wrong lah. Kan? Dengan hadis tak kena, lepas tu dengan kitab fiqh pun tak kena tuan-tuan. Tengok syarah hadis pun tak kena. Ini lain macam lah ni. Dia punya wuduk lain macam lah. Kumur-kumur paling macam. Something wrong ni. Saya tengok sampai habis. Ya. Bila part kepala tu pun something wrong juga. Boleh tengok sendirilah. Dan bab telinga lagi habis. Ya. Zahir hadis telinga dia tak ada turutan kiri kanan, dia serentak. Tangan, kaki yes. Kanan sunat dahulu. Kemudian disusuli dengan kiri. Kaki pun sama juga. Telinga tak ada. Telinga mesti serentak. Itu sunnah. Ya. Sebab apa? Nabi SAW adkhala isba'ahi. Dia masukkan dua jari telunjuk serentak. Nampak tak? Tak ada hadis kata Nabi buat sini dulu, Nabi buat serentak. Dan Nabi bersihkan zahir kat luar ni dengan ibu jari pun biibhamai. Kedua-dua ibu jarinya maksudnya serentak. Dia kata okey, wuduk Nabi basuh telinga macam ni. Basuh kanan dulu, lepas tu basuh kiri. Saya pun tutuplah. Ini tak boleh pakai. Tak kena kitab. Dia serentak. Ya, cuma ada penambahan sedikit tuan-tuan tentang bagaimana hadis Nabi SAW tentang ini ada khilaf. Ya, ada khilaf antara mazhab Hanafi dengan mazhab Jumhur. Mazhab Hanafi dia kata lepas sapu kepala terus tangan yang basah ni terus sapu telinga. Tak perlu ambil air yang baru. Kalau kita nampak orang Bangladesh, orang Pakistan dia wuduk kan, dia sapu kepala, lepas tu dia tak ambil air baru. Dengan air basahan bekas sapu kepala tu dia terus usap telinga. Itu mazhab mereka lah. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki disunatkan ambil air yang baru. Ambil air yang baru baru kita sapu telinga macam tu 3 kali. Ya, kalau kita ikut mazhab Hanafi, kalau ikut kita tak ambil air baru maka tak dapat pahala sunat. Sebab apa? Tidak sah sapu telinga itu dengan air mustakmal. Itu perbezaan. Ya. Dan hadis yang terakhir kita tutup tuan-tuan, an Thabit bin salah hijau ni. An Thabit bin Abi Safiyah qala qultu li Abi Ja'far haddathaka Jabirun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan qala na'am rawahu Tirmizi. Thabit bin Abu Safiyah meriwayatkan bahawa beliau bertanya Abu Ja'far. Thabit ni tabi'in. Abu Ja'far pun tabi'in, tak pernah jumpa Nabi tapi bertemu dengan sahabat. So Thabit ni tanya kawan dia Abu Ja'far, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kau bahawa Nabi berwuduk 1 kali, 2 kali dan 3 kali? Maka beliau Abu Ja'far menjawab, ya. Ini ya, maksudnya kita nak cerita ada benda yang fleksibel, kadang-kadang kita boleh buatlah. Ya, Abu Ja'far ni dia anak murid kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi SAW. So Thabit ni dia bertanya kepada kawan dia, pernah tak Jabir itu sahabat Nabi berbicara kepada engkau bahawa Nabi pernah berwuduk 1 kali?
Nabi berwuduk 2 kali, 2 kali. Nabi berwuduk 3 kali, 3 kali. Maka beliau kata, ya, Jabir pernah berkata sebegitu pada aku. Maksudnya diriwayatkan bahawa dalam hadis Nabi SAW pernah berwuduk semua anggota badan sekali-sekali. Ya. Pernah juga Nabi berwuduk 2 kali, 2 kali. Dan kebiasaan kebanyakannya Nabi buat 3 kali, 3 kali. Itu lebih afdal. Maksudnya tengok keadaan, tuan-tuan. Kalau dulu masa sebelum zaman PKP, kalau orang yang nak berwuduk beratur panjang tu kan, kita tengok kawan belakang khutbah pun dah start, kita ambil consider sekali-sekali lah kot. Ambil sekali. Macam saya kalau wuduk, kadang-kadang masa dulu kerja pejabat, pergi semayang lambat, tengok beratur panjang, ya. Masjid semayang pula dekat masjid besi tu kan. Jadi tengok ramai beratur, kita pun khutbah dah nak start, kesiap kat kawan lah. Kita pun buat expressnya. 1 kali, sekali, settle. Kata, oi cepatnya. Cepatlah. Lambat nanti marah pula. Ya tak? Sometimes kadang-kadang kita kena fleksibel juga, tuan-tuan. Ya. Bila tengok beratur panjang tu, kita pun diguna pun semacamnya. Ataupun keadaan air pun, kita tengah dicatu air tak banyak ke, air sikit ke dan sebagainya. Maka kepenting jugalah tengok air banyak, ada orang yang tak pakai, kesian juga, sekali-sekali cukup dah. Ya, ada flexibility yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Ada soalan ke? Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Jadi insya-Allah ada rezeki kita akan bertemu pada bulan hadapan, Sabtu minggu ketiga, untuk kita bahaskan lagi beberapa hadis, untuk sambung terus pengajian hadis 40 hadis fardu ain. Ya, pasal buku tu tak sempat lagi, tuan-tuan. Saya pun sibuk, busy dan sebagainya. Ya, insya-Allah kita usahakanlah, saya akan hubungi pihak masjid. Ustaz Syarifuddin mungkin dia boleh uruskan. Mungkin dalam grup WhatsApp ke, siapa nak beli ke boleh daftar dan sebagainya. InsyaAllah kita akan usahakan untuk dapat buku tu. Minta-minta ada stok lagi lah. Ya. Wallahu alam, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat rahmah dan maghfirah. Ya, mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza ma illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi